Agama kebatinan ni memang ada dan pengaruhnya masih tetap wujud dan menjalar dalam masyarakat kita. Orang-orang ikut agama kebatinan ni tuan-tuan, dia tak pergi masjid, tak ada di kalangan kita ni, tak ada. Sebab apa? Mereka dah kata, mereka ni yakin mereka duduk dalam hakikat. Yang pergi masjid ni orang yang duduk dalam syariat macam kita ni, orang duduk dalam hakikat, semuanya kerja hati, sembahyang dalam hati, puasa dalam hati, semua dalam hati. Ini bukan umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kata tadi dalam sabdanya, aku paling kenal Allah dan aku paling takut, paling taat, tapi aku tak tahu apakah yang Allah akan lakukan ke atas diri aku, ke atas diri kamu. Maknanya Nabi Muhammad itu pada zahir taat, pada batin dia memandang Allah, bergantung pada Allah. Orang-orang yang ikut agama kebatinan tak buat apa pun. Mereka ni merupakan orang-orang yang sesat, salah faham, bukan macam tu. Nabi Muhammad paling kenal Allah, paling takut, paling taat, dan barulah bergantung pada Allah. Tapi orang yang belajar agama kebatinan ni, sembahyang tidak, puasa tidak, apa semua tidak. Mereka dakwi bahawa diri mereka duduk dalam hakikat, sembahyang dalam hati, puasa dalam hati, semua dalam hati. Tak ada dah. Ini bukan ajaran Islam. Ini ajaran yang sesat ni, yang timbul pada abad yang keempat, abad ketiga hijrah lagi sudah ada agama kebatinan. Yang sekarang ini di Indonesia memang ramai yang mengikut agama kebatinan. Di Malaysia kalau di Malaysia ni, di Tanah Besar Semenanjung ni, kurang-kurangnya ada 2 tokoh. Yang pertama Ahmad Laksmana dengan bukunya Hakikat Insan. Satu lagi seorang daripada Kedah yang lama duduk di Indonesia, nama selalunya panggilannya Pak Bung, nama sebenarnya tak salah saya Haji Muhammad Hassan. Dia menyebarkan agama kebatinan. Dulu pusatnya dekat Taman Batu Kip, sebuah kedai. Di situ ada tulis signboard, perubatan dengan kuasa Allah. Situlah pusatnya. Tapi gerakan ini berselindung di bawah satu pertubuhan kebajikan yang bernama Parkimah. Saya mengikuti kuliah agama kebatinan ni hampir 1 tahun, kerana nak menyelamatkan beberapa orang rakan yang telah terpengaruh, yang tak sembahyang. Jadi saya ikuti, saya gunakanlah istilah-istilah, kata-kata yang diajar untuk mematahkan hujah-hujah mereka. Alhamdulillah mereka boleh keluar, tapi tidak semua. Ada yang terus ikut agama kebatinan itu sampai dia mati pun ada. Istilah hak syariat dan hakikat ini walaupun betul, tapi itulah tadi dalam sejarah umat Islam ada orang yang salah faham sehingga mereka ni tersimpang hingga menimbulkan tadi agama kebatinan. Dan agama kebatinan ni terus berpengaruh. Mereka ni tak ada pergi masjid, tak ada pergi surau, tak puasa, dan kita tak tahu. Memang mereka ni tak pergi masjid. Orang yang pergi masjid macam ni orang yang duduk dalam syariat, kata mereka. Orang duduk dalam hakikat itu semuanya senang. Seperti orang duduk dalam rumah tinggal makan minum saja. Kita ini di luar rumah, terpaksa bekerja, terpaksa beribadat, membanting tulang. Sebenarnya ini adalah satu kesalahan. Kemudian tentang
hakikat, syariat dan hakikat ini memang ada juga ya, disebabkan tadi ya, boleh membawa kepada salah faham, menimbulkan agama kebatinan. Maka ada ulama, terutamanya bukan ulama tasawuf lah, ulama fiqh ya, ada ulama yang mengatakan Islam ni semuanya syariat, tak ada hakikat. Semuanya syariat, tidak ada hakikat. Misalnya tuan-tuan, dalam abad ke-10 semasa hidupnya Imam Syaiuti. Imam Syaiuti ini dia meninggal dunia pada tahun 911 Hijrah. Dia seorang hafiz bidang hadis ya. Sebenarnya Imam Syaiuti dia seorang ahli tasawuf. Dia belajar dan beramal ilmu tasawuf. Dia belajar ilmu tasawuf daripada gurunya Syekh Muhammad Al-Maghribi As-Sadzali. Dia mendengar masa dia hidup kata-kata setengah ulama. Dia kata mana ada hakikat, semuanya syariat. Islam ni semua syariat, hakikat tidak ada. Kerana ada hakikat inilah maka orang sudah terseleweng, pakai hakikat saja, tak pakai syariat. Lalu Imam Syaiuti dia bangun untuk menjelaskan perkara sebenar. Dia tulis sebuah kitab yang diberi title Ta'yidul Haqiqatil Aliyah, memperteguh, menegaskan semula wujudnya hakikat yang nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau memang ada syariat, ada hakikat. Antara alasannya dalam Quran banyak ayat-ayat yang menunjukkan syariat tentang syariat dan hakikat, dan hadis-hadis Nabi pun ada. Itu Imam Syaiuti ya. Imam Syaiuti oleh kerana beliau seorang ahli hadis, maka kitab ini sangat berharga. Sehingga beliau kata kalaulah dalam Islam ni tak ada hakikat, maka akulah orang yang mula-mula bangun mengatakan begitu. Kerana aku seorang yang mahir di bidang hadis. Tapi apa yang aku tahu berdasarkan hadis-hadis Nabi, berdasarkan kepada ayat-ayat Quran, memang Islam itu ada syariatnya, ada hakikatnya.